Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Ogos 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Ami. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob hari ini secara rasmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Pengumuman itu dibuat oleh Istana Negara susulan tamatnya perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu hari ini. Dalam kenyataan Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memperkenan pelantikan Ismail sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Muhyiddin Yassin yang melepaskan jawatannya Isnin lalu. Setiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia dijadual berlangsung jam 2.30 petang esok. Terdahulu Ismail yang juga ahli Parlimen Bera telah mendapat sokongan majoriti seramai 114 ahli Dewan Rakyat. Ini merupakan lonjakan pantas buat bekas Menteri Pertahanan itu di mana karier politiknya menyaksikan perubahan besar sejak 3 tahun lepas. Berita seterusnya, UMNO dilaporkan akan mengadakan mesyuarat khas Majlis Tertinggi esok gara-gara gelisah dengan sokongan bersyarat yang dikenakan Perikatan Nasional. Gabungan itu mengeluarkan syarat tersebut selepas 114 ahli parlimen yang menyokong Ismail Sabri selesai menghadap Agung semalam. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin antara lain berkata, Naib Presiden UMNO itu mesti memastikan Kabinet baru bebas daripada individu yang tidak berdepan sebarang pertuduhan jenayah. Menurut sumber dalaman, UMNO memandang serius kenyataan yang dibuat Muhyiddin itu. Ketika dihubungi, seorang anggota MT mengesahkan berlakunya perjumpaan beberapa pemimpin UMNO malam tadi namun masih tidak pasti dengan mesyuarat khas esok. Sementara itu, sumber parti berkenaan berkata, mesyuarat beberapa pemimpin tertinggi UMNO semalam membincangkan kesan jika parti itu menerima sokongan bersyarat PN. Katanya UMNO bimbang Ismail tidak mampu bertahan jika Bersatu meneruskan permintaannya dengan merujuk tindakan UMNO menarik sokongan terhadap Bersatu sebelum ini. Sementara itu, PAS mempunyai pandangan dan pendirian yang berbeza berbanding UMNO. Dewan Himpunan Pendukung PAS Pusat hari ini menerima baik syarat yang dikenakan Muhyiddin berhubung sokongan gabungan itu kepada Ismail Sabri. Memetik laporan Harakah, Ketua DHPP Senator N. Balasubramanian berkata, syarat yang dikenakan itu bukanlah satu ugutan atau untuk merendahkan sesiapa. Sebaliknya ia untuk mengekalkan prinsip PN sebagai kerajaan berintegriti dan mengelakkan persepsi rakyat terhadap salah guna kuasa. Ahli Parlimen Rantau Panjang Siti Zaila Muhammad Yusof turut menyuarakan perkara sama serta berkata ia harus diguna pakai bagi membentuk kerajaan yang stabil dan memenuhi aspirasi rakyat. Bekas Timbalan Menteri itu turut berharap tiada lagi isu berbangkit berhubung sokongan ahli parlimen kepada kerajaan pemerintah selepas ini. Bimbang dengan politik toksik dan ketidakcekapan pentadbiran di tengah pandemik COVID-19, Ambiga Sri Nevasan telah memulakan satu petisyen menekankan kestabilan politik. Petisyen itu menggesa Perdana Menteri baru menubuhkan sebuah kerajaan perpaduan. Bercakap kepada Malaysia Kini, bekas Presiden Majlis Peguam itu berkata, Perdana Menteri yang bakal dilantik nanti merupakan Perdana Menteri ketiga sejak PRU ke-14 pada 2018. Bagaimanapun tiada keamanan di kalangan ahli politik, sebaliknya mereka menjadikan situasi buruk bertambah buruk. Bekas pengerusi bersih itu juga yakin kerajaan perpaduan akan menamatkan perseteruan politik dan melibatkan unsur-unsur terbaik daripada semua parti politik. Sementara itu, petisyen Ambiga menyatakan penting untuk kerajaan yang kukuh dan stabil diwujudkan sepanjang tempoh penggal ini sehingga PRU akan datang. Good morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat dan saya di usia 52 tahun masih aktif,
kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Berita seterusnya, polis di Raja Malaysia mengesahkan membuat pemeriksaan di kediaman pendakwah terkenal Ustaz Ibit Liu pada petang semalam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Abdul Jalil Hassan berkata, ia merupakan proses pemeriksaan biasa bagi melengkapkan siasatan kes. Semalam Ibit telah dipanggil ke Bukit Aman bagi memberi keterangan untuk membantu siasatan berhubung kes gangguan seksual. Dalam kenyataannya semalam, Abdul Jalil berkata, Ibit disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya, siasatan akan diteruskan sehingga pihak polis berpuas hati untuk merujuk kes ini kepada Jabatan Peguam Negara bagi tindakan lanjut. Semalam media melaporkan pendakwa itu menyifatkan dakwaan gangguan seksual itu sebagai fitnah serta melampau. Malaysia hari ini menerima kumpulan pertama vaksin COVID-19 berdos tunggal jenis CanSino buatan negara China. Ini bagi merancangkan momentum program imunisasi COVID-19 kebangsaan, terutamanya di kawasan pendalaman. Sebanyak 200,000 dos vaksin CanSino tiba di KLIA kira-kira jam 8.45 pagi melalui penerbangan Malaysia Airlines MH361. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF berkata 200,000 dos tersebut adalah sebahagian daripada 3.5 juta dos vaksin CanSino yang telah ditempa oleh Malaysia dengan penghantarannya dibuat secara berperingkat. Vaksin CanSino mendapat kelulusan penggunaan bersyarat untuk kegunaan kecemasan di Malaysia pada 15 Jun lepas. 17 Jun lalu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi ketika itu, Khairi Jamaluddin berkata, vaksin CanSino akan ditawarkan kepada negeri-negeri yang mempunyai kawasan pedalaman seperti Pahang, Sabah dan Sarawak. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.